kekuasaan untuk memaafkan orang ni belum tentu semua orang ada. Banyaknya yang menjerit dalam neraka adalah orang menangguhkan minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit. Penuh dengan ilmu yang penting bermanfaat. Alhamdulillah. Okey, saya bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ashraf Ridwan. Okey, Ustaz, nak cerita ni Ustaz, macam-macam berlaku dalam kehidupan kita. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang kita dengki, ada yang tak dengki. Tetapi Ustaz, akhirnya kemaafan. Kemaafan ni penting ke dalam kehidupan seorang manusia? Cerita tentang maaf ni Allah sebut banyak kali dalam Quran. Tapi dalam banyak-banyak kalau Abang Rosyam tengok ulama tafsir sebut ayat berkenaan dalam Quran, ayat berkenaan mintalah maaf. Sebagai ulama tafsir kata tak ada. Yang banyak adalah ayat suruh memaafkan orang. Sebab dalam hadis ada banyak cerita tentang you kena minta maaf, you kena minta halal, you kena minta ampun dengan orang. Hadis banyak. Tapi kenapa dalam Quran tak banyak sebut tentang minta maaf? Lebih banyak ayat cerita tentang maafkan orang. The power of forgiveness. Kekuasaan untuk maafkan orang ni belum tentu semua orang ada. Nak minta maaf ni mungkin ramai orang buat salah, minta maaf, buat salah, minta maaf. Tetapi jiwa memaafkan tu, macam nak dapatkan Nabi itulah. Nabi macam mana dia boleh maafkan? Yang tu orang kata hebat lah. Dalam keadaan orang bunuh adik-beradik dia, orang buat macam-macam kat kawan-kawan dia. Iya. Semua cukup lengkap. Sebab tu dalam Quran proses nak sebut kalau kamu ada perasaan mudah memaafkan orang, ini satu kehebatan akhlak kamu. Kita nak cerita pasal kemaafan yang tidak berkesempatan. Okey. Katakanlah kita ada buat salah dengan seseorang, Ustaz. Lepas tu kita ni pun tangguh, rasa malu, rasa ego, nak pergi minta maaf dengan seseorang tu. Tiba-tiba dia mati, Ustaz. Tak berkesempatan. Macam mana ni, Ustaz? Okey, sebab itulah buat salah dengan Allah, cepat-cepat istighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Quran kata, cepat-cepatlah kamu minta ampun dengan Allah. Sebab tu Imam Ghazali cakap, orang yang duk menjerit dalam neraka itu bukan orang tak buat salah. Semua dalam neraka buat salah. Tapi banyaknya yang menjerit dalam neraka adalah orang menangguhkan minta ampun. Menangguhkan istighfar. Sebab semua orang akan buat salah. Orang baik ke orang jahat ke semua akan buat salah. Mana ada orang maksum? Nabi seorang saja. Tapi ada orang yang macam dia bajet bagus. Sebab tu orang yang mana Nabi kata, orang yang banyak buat salah dan rajin minta maaf dengan Allah lebih baik daripada orang yang duk buat baik banyak tapi tak pernah minta maaf. Menunjukkan bahawa kadang-kadang lahir sombong. Akhirnya dia rasa macam tak mau minta maaf dengan orang. Berbanding dengan orang mungkin buat salah dengan kita tapi dia rajin datang, sorry aku tersilap, hari ni aku cakap kasar dan begini. Jadi sebab tu sebelum kita mati, kalau boleh tu minta maaf. Minta maaf. Tapi kalau kita pergi minta maaf dengan orang tu, orang tak maaf kita, macam mana, Ustaz? Datuk dengan saya banyak dosa juga kan. Minta maaf, Ustaz. Saya pun dalam salah. Saya pun dosa banyak Datuk. Kan? Okey, dia macam ni, sebaik-baiknya maafkan orang. Itu sebaik-baiknya. Maafkan orang. Ada jiwa pemaaf, Allah sangat suka. Tapi kena beringat, ada dalam bab, ada ketika Nabi pun tak maafkan orang. Waktu Nabi masuk Mekah, kan Nabi kena seksa macam-macam dengan sahabat-sahabat semua. Nabi keluar pada Mekah pergi Madinah. Kan duk lawan balik dengan orang Mekah. Bila Nabi nak masuk balik Mekah, yang ni satu kehebatan Nabi lah. Nabi kata adhabu fa antum mutlaqa. Aku bebaskan semua orang. Yang ni pun kemaafan yang luar biasa ni. Tapi Nabi cakap, cari 9 orang ni. Ada pengadilan kepada mereka. Sebab tu kita kena bincang bab-bab macam hukuman, jenayah, kan, bab qisas. Hukum bunuh balas balik. Contohlah orang bunuh anak kita. Mahkamah akan tanya, apa you nak buat? Adakah you nak hukum bunuh balas balik? Sebab kalau dia bunuh, kena hukum bunuh balas balik kalau ikut undang-undang Islam. Jadi macam mana ni? Maka kalaulah family dia memaafkan, orang yang bunuh tu hanya bayar diat, bayar denda sahaja. Tapi kalau tuan tu, ayah tu tak maafkan, kena hukum bunuh lah. Nak menggambarkan Nabi tak pernah larang. Benda tu memang ada orang yang memang dia sukar nak maafkan dalam bab kesalahan yang terlalu sakit. Sebab itu Nabi cakap, kalau hang nak bergaduh, jangan bergaduh lebih-lebih. Yang tu point dia. Kita buat nakal dengan orang, ya semua orang buat salah. Kata lebih kurang. Tapi kadang-kadang hang kata tu melampau sangat. Yang tu buatkan orang tak boleh maafkan. Jadi kalau orang tak boleh maafkan macam mana? Dulu mungkin dia tak insaf lah. Dulu dia cakap lebih kurang, Abang Rosyam, Datuk Rosyam ni begini-begini ni. Tiba-tiba kat hujung saya dia rasa kesian pula. Habis kalau macam katakan orang ni ada, okeylah, dia kutuk macam dia kutuk orang kat dalam social media, dia kutuk bubam. Kalau saya tak maafkan, boleh ke, Ustaz? Itu hak Abang Rosyam. Tak berdosa.
Tak, dia satu kemuliaan untuk kita memaafkan. Oh, kalau kemuliaan yes, kita maafkan. Tapi kalau kita tak nak maafkan, itu hak kita dengan Allah. Tak berdosa lah. Tak berdosa. Fitnah tu bukan kecil-kecil. Diaibkan saya lagi. Diaibkan kita. Satu Malaysia tengok. Dengan kata-kata dia, dengan sebab sikit je. Sebab tu Nabi cakap, kamu jangan main-main dengan apa yang berada di antara dua satu misai dan juga janggut kamu. Benda tu boleh bawa masuk kamu dalam neraka. Nampak simple je tau. Nampak simple. Kan nampak simple je. Macam alah takkan cakap macam tu yang tu. Sedangkan Nabi maafkan umat. Cik ayat dia lah kan. Sedangkan Nabi maafkan umat, yang kau takkan tak maafkan aku. Itu hak dia. Sebab tu bila kita buat salah dengan orang, kalau kita minta maaf, kita minta maaf. Macam mana pula kalau dia tu tak maafkan? Tahadau tahabu. Bagi hadiah ke, pujuk hati ke. Kena usaha lah. Usaha. Kalau dia tu tak maafkan juga, kita doa kepada Allah, Allah buka pintu hati dia. Kalau dia tak maafkan juga, Allah ampun dosa dia. Lepas tu dekat hari akhirat, itu urusan Allah dengan dia. Maaf ni sifat terpuji ke Ustaz? Yes, of course. Ini satu sifat yang luar biasa yang ada pada Luar Rasulullah. biasa Ustaz Luar biasa sebab tak semua orang ada sifat memaafkan. Orang buat salah dekat kita ni kadang-kadang kita rasa macam betul lah. Kadang benda tu makan tahun, bertegang urat ni sampai anak cucu keturunan, 7 keturunan aku tak maafkan kau. Kan contohlah. Tapi tiba-tiba dia boleh memaafkan. Ni satu sifat yang dia faham bahawa lepas ni di hari akhirat Allah bagi lebih baik daripada apa yang orang tu buat dekat dia. Katalah saya ni mengutuk si Polan, mengaibkan si Polan tu. Tapi saya bukan kenal dia pun. Saya tak boleh jumpa dia ni. Jadi saya pun hantarlah mesej kat dia, aku minta ampun, minta maaf kat engkau. Lepas tu dia buat tak tahu je Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Sebab itulah kalau boleh tu, kita dalam media sosial ni dulu orang sebut. Kalaulah orang tu, orang Penang panggil mulut capui. Mulut capui. Ataupun kita mulut puaka, orang ada yang mulut, ada yang kalau budak-budak sekarang mulut longkang. Mulut longkang apa semua kan. Dulu kalau dia longkang pun longkang dekat taman dia saja, dekat jiran-jiran dia saja, betul? Sekarang ni jangan main. You kutuk ni satu Malaysia tengok. Satu dunia. Satu dunia tengok. Kalau dia orang faham bahasa Malaysia lah. Ya betul. Jadi you kena minta maaf pun kena melalui jalan yang sama. Betul tak? Lepas minta tu kena berhati-hati dengan social media ni Ustaz Yes, you kena betulkan, minta maaf saya ni cakap benda tak betul tentang dia apa semua. You kutuk dia. Setengah orang mudah maafkan. Ada yang saya jumpa selebriti juga. Dia kata ustaz, saya ni ustaz, orang kutuk, netizen kutuk saya, fan kutuk saya ni. Tapi bila saya tengok 1 2 3 perkataan berkenaan dengan family saya, anak saya takkan maafkan sampai yaumul qiyamah. Mungkin ada benda tau, ada benda. Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Dia apa yang dia tak buat kat Nabi? Nak perang, dia pakat-pakat hasut orang lain jangan ikut Nabi. Nabi ni dia fitnah Nabi dengan macam-macam. Bila dia mati, anak dia panggil, "Ya Rasulullah, tengok ayah aku nak mati ni." Nabi pergi. Oh hebat Nabi. Bila Nabi pergi, Omar follow kat belakang. Nabi nak usap, nak buka baju, dia minta baju jubah dia balut pada Nabi. Ini dia mati baru nak minta Nabi. Waktu hidup macam-macam buat kat Nabi. Omar datang, "Ya Rasulullah, dia dulu fitnah kau macam-macam." Nabi, "Kau ni nak mati ni, yang kau duk cakap-cakap macam ni buat apa? Jangan kacau. Maksudnya Omar, kau jangan masuk campur." Tapi satu bab, tiba-tiba Omar sebut, "Ya Rasulullah, dulu dialah cakap isteri kau buat benda terkutuk dengan orang lain." Yang tu betul-betul Nabi nampak marah betul. Maksudnya, kita boleh faham Nabi manusia. Ada benda yang orang boleh maafkan. Dan mungkin ada benda yang orang tak boleh maafkan. Macam Wahsy lah. Wahsy ni, hamba Abdi ni, yang bunuh pak saudara Nabi ni. Yang belah sampai ke alat kemaluan, sampai daripada perut tu. Hamzah bin Abdul Muttalib tu, bila dia masuk Islam, dia jumpa Nabi, dia tutup muka, dia malu tau nak jumpa Nabi. Dia lah bunuh pak saudara Nabi. Nabi kata, "Buka wajahmu." Nabi tengok wajah dia. Nabi kata kepada dia, "Mulai hari ini kau jangan duduk dekat dengan aku." Bukan Nabi benci tau. Nabi tak boleh tengok. Kalau Nabi tengok, Nabi teringat pak saudara dia. Ini fitrah manusia. Itu Nabi. Ada benda yang betul-betul kadang-kadang kita boleh maafkan. Ada benda yang disimpan. Jadi Nabi kata, "Kau duduk jauh." Bukan dengan sebab Nabi benci dia. Nabi nak beritahu supaya nanti janganlah Nabi cakap benda tak baik tentang dia. Sebab dia masuk Islam. Siapa yang masuk Islam, Allah ampun macam baby baru lahir. Tiba-tiba Nabi tengok muka dia, Nabi tak seronok. Itu menunjukkan kena faham orang. Kalau you nak buat jahat, dalam hadis sebut, kalau you orang-orang munafik, tanda-tanda munafik adalah bila bergaduh, berlebih-lebih. Bermaaf-maafanlah kita. Jangan tunggu hari raya bermaaf-maafan. Apa pun, terima kasih bersama dengan Sembang Viral. Jangan kongsi kalau tak pasti. Jangan kita membuat wakaf dosa. Esok jumpa lagi 7.30. Sembang Viral TV9. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you Ustaz. Bye Ustaz.